Kali ni tuan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video kali ni aku akan ceritakan pengalaman aku sepanjang aku ambil asasi dekat UM ataupun lebih dikenali sebagai PASUM. Okay. First kali macam mana boleh masuk PASUM. Okay. Untuk masuk PASUM ni dia akan ada satu kelayakan. Aku yakin semua orang tahu, iaitu SPM. Okay. Aku ambil SPM waktu tahun 2021. Sekiranya aku masuk PASUM ni bagi sesi 2022 dan 23. Okey. Keputusan SPM aku alhamdulillah straight A, 9A+, 2A. Dan boleh dikatakan kebanyakan pelajar yang masuk PASUM ni memang straight A lah. Tapi tak semua. So kalau korang nak masuk PASUM tapi tak dapat straight A, jangan risau. Cuba dia apply. Kalau ada rezeki tu dapatlah, insya-Allah. Okey, disebabkan oleh keputusan SPM aku yang boleh dikatakan cemerlang. So cikgu-cikgu, aku bincang dengan adik-beradik, semua pun minta aku untuk apply lah scholarship. Salah satu scholarship yang aku mohon adalah YTP MARA. Dan tak lupa juga, selepas korang dapat result tu, nanti kan ada fasa permohonan UPU. So dekat UPU ni pun aku letakkanlah kos-kos yang dekat UM ni antara pilihan yang terawal. So kalau tanya apa kos yang ada dekat PASUM, yang pertama sekali asasi sains hayat, yang kedua asasi sains fizikal, dan yang ketiga asasi pengajaran Islam dan sains. Okay. So waktu zaman aku tiga ni dia ada. Tapi untuk sesi 2023 dan 2024 akan ada satu kos baru, iaitu asasi sains sosial. So waktu zaman aku tak ada pilihan untuk sains sosial. So untuk yang akan datang ni insyaAllah akan ada lah sains sosial. So nak dijadikan cerita, waktu keluar yang result UPU, aku dapat kos asasi pengajaran Islam dan sains dekat UM lah. Dan boleh dikatakan kos ni aku boleh agak lah yang aku akan dapat kos APITS ni. APITS ni asasi pengajaran Islam dan sains. Dan aku pun waktu tu macam okey dia, tak ada masalah pun nak ambil APITS ni kan. Tapi tak lama lepas tu keputusan YTP MARA pula keluar. Tak jauh lah jarak antara dua ni. Dan waktu tu pun masih dalam fasa untuk kita terima ataupun tolak tawaran. Keluarlah result YTP MARA dan aku dapat kos asasi sains fizikal dekat UM juga. So waktu tu aku ada pilihan sama ada sains fizikal dekat UM tapi bawah tajdaan YTP MARA, ataupun lagi satu APITS ikut saluran UPU. Setelah bincang dengan mak aku, adik-beradik dan dah buat solat istikharah semua, aku buat keputusan untuk pilih asasi sains fizikal bawah tajdaan YTP MARA. So kalau kau tanya aku kenapa pilih asasi sains fizikal bawah tajdaan YTP MARA, paling mudah dia sebab allowance lah. Sebab dapat allowance duit. So waktu tu macam kewangan ni kira mudah lah. Dia ada bagi allowance, so kita boleh gunakan duit tersebut untuk guna untuk pembelajaran harian lah, untuk beli makanan, untuk beli barangan dan sebagainya. Okey, untuk pengenalan kos sains fizikal ni, yang pertama sekali, apa subjek dalam sains fizikal? Yang pertama sekali kita akan ada BI. Okay, BI ni untuk kita ambil muat lah. So kelebihan untuk student yang masuk PASUM ni adalah korang tak perlu risau pasal muat. Sebab muat ni dah diaturkan oleh pengurusan dah. So kalau aku ada tanya orang-orang lain, student lain, diorang kena ambil sendiri, diorang kena aturkan sendiri lah untuk ambil muat. So untuk pelajar PASUM tak perlu risau. Dalam SEM 1 tu korang dah selesai dah untuk muat. So tak perlu fikir banyak. Korang just ikut je apa yang dia diaturkan oleh PASUM. Dan kelas semua dah ada. Buku pun nanti dah akan bagi tahu macam mana nak beli, dan buku macam mana sepatutnya korang beli. Okay, so yang pertama tadi BI, yang kedua fizik, yang ketiga kimia, dan yang keempat math. So 4 subjek ni, BI, fizik, kimia, math, subjek yang ada dekat dua-dua kos, sains hayat dan juga sains fizikal. Kalau subjek tambahan bagi sains fizikal, yang pertama sekali advanced math, yang kedua programming. Dua subjek ni, advanced math dengan programming, adalah subjek tambahan bagi kos sains fizikal. So bezanya kalau untuk sains hayat pula, dia akan ada subjek bio, dan fizikal tak ambil lah bio. Untuk kelas, dia akan ada 3 bahagian tau. Yang pertama sekali, korang akan ada lecture ataupun kuliah. Yang kedua, korang akan ada tutorial. Yang ketiga, korang akan ada lab. Kita pergi satu-satu. Pertama sekali, lecture. Okay, so lecture ni, kita dalam satu dewan kuliah yang besar. Ada 2, satu DKU, Dewan Kuliah Utama, dan yang kedua Audi. Waktu lecture ni, korang hanya akan
dengar je apa yang lecturer mengajar. Nak tanya tu boleh, tapi waktu lecture ni bukan macam mainnya untuk kita tanya banyak lah. Sebab kebanyakan lecture ni dia akan fokus untuk mengajar. Tapi akan ada lecturer yang buka ruang untuk tanya soalan, yang risaulah. So waktu lecture ni mainnya untuk lecturer mengajar. Yang kedua, kita akan ada tutorial. Okay, waktu tutorial ni lah korang akan tanya macam-macam dekat lecturer apa yang korang tak faham waktu lecture. Dan setiap minggu korang akan diberi satu set latihan mengikut minggu. So kalau contohnya minggu pertama korang akan ada tutorial 1, minggu kedua tutorial 2, sampailah minggu ke-14 korang akan ada 14 tutorial bagi setiap sem. Okay, waktu tutor ni lah korang akan tanya macam-macam dekat lecturer apa yang korang tak faham waktu lecture. Dan ni ikutlah kepada lecturer masing-masing. Mungkin akan ada lecturer yang minta kita present, ataupun ada juga lecturer yang mereka sendiri akan terangkan kepada kita. Itu bergantunglah kepada setiap lecturer macam mana cara mereka. Okay. Yang ketiga, korang akan ada lab. Okay, lab ni hanya untuk 3 subjek je. Fizik, kimia dengan biologi. Okay. So kalau untuk fizikal, sains fizikal, korang hanya akan ada 2 lab je lah dalam seminggu, iaitu lab fizik dan lab chemistry. Untuk pembahagian masa bagi lecture, dia akan ikut subjek lah. Kalau contohnya, kalau programming dalam seminggu akan ada 2 jam kuliah. Okay, 2 jam kuliah. Kalau advanced math pun 2 jam kuliah. Kalau kimia ada 1 jam dengan setengah jam. So 2 jam setengah lah. Sama juga dengan fizik. Bio aku tak pasti macam mana. Kalau math dia akan ada, kalau sem 1 dia akan ada math 1. Itu pun aku tak ingat sangat macam mana masa dia. Dan sem kedua dia akan ada math 2 dengan math 3. So itu agak mencabar lah, sebab dia makin dia padatkan dengan kelas, dengan lecture semua. Tapi waktu tutorial dalam seminggu bagi setiap subjek 1 jam sahaja, kecuali untuk subjek programming. Subjek programming tutorial dia khas 2 jam. So waktu ni korang akan ada dalam lab komputer untuk korang praktis buat coding semua lah. Dan untuk lab pula, setiap subjek 3 jam. So kalau sains fizikal ada 2 lab, fizik dengan kimia. So 6 jam lah dalam lab untuk dalam seminggu. So dia ikutlah, kalau dalam minggu tu dia ada 3 lab. Contohlah kalau untuk sains hayat, so ada 9 jam lah dalam lab. Okay, untuk exam pula, exam macam mana? Okay, exam dia akan ikut sem. Okay, tapi dalam satu sem tu dia akan ada 2 exam. Yang pertama mid sem, yang kedua final. So kiranya kalau ada 2 sem, kita memang ada 2 sem. So korang akan ada 4 exam lah. Yang pertama sekali mid sem 1, lepas tu final exam sem 1, mid sem 2, lepas tu final exam sem 2. So korang akan ada 4 kali exam. Apa yang korang belajar waktu sem 1 akan ditanya ataupun akan dimasukkan dalam exam bagi exam sem 1 saja. So waktu nanti sem 2, dia tak akan sentuh lagi sem 1 punya tajuk dan syllabus lah. Tapi kebanyakannya memang dia berkait pun. So kiranya kalau korang tak faham waktu sem 1 ni, agak payah lah untuk korang teruskan sampailah ke sem 2. Tapi kalau tanya bab dalam sem 1 tu masuk ke tak dalam sem 2, so jawapannya tidak. So waktu final sem 2 tu korang hanya fokus apa yang korang belajar waktu sem 2. Okay, yang seterusnya, kalau korang nak tanya rutin harian PASUM. Okay, so dekat PASUM ni kelas full 8 hingga 5 petang. 8 pagi hingga 5 petang. Tapi kadang-kadang dalam seminggu tu dia akan ada 1 jam break. Itu ikut jadual korang. Ada yang dapat hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Kecuali hari Jumaat. Jumaat kelas sampai tengah hari sahaja. Petang tu kebiasaannya kalau ada lecturer yang akan buat kelas ganti, tutorial ganti ataupun lecturer ganti, mungkin sebab cuti dan sebagainya. Okay. Tapi hari Jumaat dia formal kelas akan stop dekat tengah hari, pukul 12. Okay. Jauh ke tak jarak dari college ke PASUM ni? Okay. So kalau waktu zaman aku, akan ada 2 college yang kita duduk. Yang pertama sekali college 11, KOAS, dengan college 12, Royal College. College sebelah ni dah agak jauh lah. Kalau jalan kaki dalam 10 ke 15 minit. Tapi kalau college 12 ni lebih dekat berbanding college 11. Jauhnya dalam 5 minit ni tu dah boleh sampai lah. So ikut rezeki lah. Kalau korang dapat college 11 agak jauh sikit, so aku sarankan untuk bawa lah basikal ke apa.
Tapi kalau yang Kuala 12 ni dekat dan okey je kalau nak jalan kaki. Tapi yang paling penting, bawa payung. Sebab kalau hujan basah, itu kira malang gak lah waktu hari tu. So disarankan untuk bawa payung. Better bawa payung yang kecil dia supaya boleh masuk dalam beg. Tak perlulah bawa sekaki payung panjang tu kan. Bawa yang kecil yang boleh muat dalam beg. So mudahlah untuk korang gerak pergi dan balik daripada Pasum ke college dan college ke Pasum. Okay, waktu petang selepas habis kelas tu, paling lewat pukul 5 dah habis. So lepas habis pukul 5 tu boleh solat asar semua. Dan lepas tu boleh riadah. Sampailah malam memang tak ada apa-apa yang ganggu. Kecuali kalau korang ada perbincangan untuk buat kerja kumpulan ke apa. Kalau tak ada benda tu, ada perbincangan dengan ahli kumpulan semua. Selepas daripada pukul 5 sampailah korang tidur malam tu, tak ada apa-apa yang akan ganggu korang. Melainkan kalau korang ada join aktiviti JTK ke dan sebagainya lah. JTK tu apa? Okay, aku akan ceritakan sekejap lagi. Okay. So kalau korang tanya aku apa cadangan ataupun macam mana aku buat dulu waktu dekat Pasung. Yang pertama sekali, waktu petang tu biasanya akan riadah lah. Sebab dah penat kan, pagi tu dah pulun semua, dah belajar semua. So waktu petang tu riadah sampailah sebelum azan maghrib. Sebelum maghrib mandi semua. Lepas tu solat maghrib, siap-siap ataupun ibadah sikit, baca Quran semua. Dan sampailah isyak. So selepas isyak tu barulah aku akan mulakan buat tutorial ke ataupun ulang kaji balik apa yang dah belajar, apa yang tak faham semua. Sampailah tidur. Tidur memang tak ada siapa ganggu. Ikut korang dah nak tidur ke apa, pukul 1, pukul 2 tak nak tidur pun tak apa, tak ada orang ganggu pun. Itu terpulang lah kepada korang. Tapi itu apa yang aku buat dekat Pasum dulu. Yang seterusnya, macam mana dengan pelibatan aktiviti ataupun kurikulum dekat Pasum. Yang pertama sekali korang akan ada JTK, Jawatan Kuasa Tindakan Kerja. So aku tak join sangat dengan aktiviti JTK. Tapi kalau korang nak join, boleh join. Ada banyak apa orang kata biro dia. Antaranya CAP, Kerohanian dan Perpaduan. Apa lagi? Apa nama dia? Multimedia tak silap aku. Apa lagi? Ada Sukras. Ada Sukria tu bahagian sukan dan sebagainya. So kalau korang nak tengok ada apa course yang ada dekat Pasum ni, korang boleh tengoklah IG Pasum Official Kuas. Okay. Korang boleh tengok apa biro-biro yang ada dekat Pasum. Banyak aktiviti yang korang boleh buat waktu sepanjang asasi ni. Dan dia bukan sahaja melibatkan asasi, ada juga yang melibatkan orang-orang lain. Ada yang melibatkan dengan pelajar degree juga. Dan aku boleh katakan memang banyak sangat aktiviti. Tinggal kita je nak join ataupun tidak. Aku kebanyakan dia tak join sebab kebanyakan dia buat hujung minggu. Dan hujung minggu tu pula aku balik rumah. So kebanyakan dia tak join lah aktiviti. Tapi aku boleh katakan memang banyak sangat aktiviti. Dan ada aktiviti yang hadiah dia dapat duit. Dan benda tu tak susah pun. Boleh je korang buat bila-bila. Contohnya ada pertandingan ambil gambar je. Ambil gambar dekat UM. So korang boleh hantar. Dan kalau menang, aku tak ingat sangat syaratnya macam mana. Tapi kalau korang menang, korang akan dapat hadiah wang tunai. Dan banyaklah antara aktiviti yang melibatkan pelajar asasi ni. Dan bukan sahaja dalam peringkat Pasum, ada juga yang dia pergi ke peringkat kebangsaan dan sebagainya lah. Dia melibatkan pelajar-pelajar asasi sahaja seluruh Malaysia. Antaranya antaranya aku ingat PITRAM, PIITRAM. Tu antara aktiviti lah. Ada antara kawan aku yang join benda ni, so aku tahulah sedikit benda tu. Okay, aku ada tertinggal beberapa perkara. Yang tadi pemakaian. Okay. So pemakaian untuk benda-benda yang formal. Contohnya ada taklimat. Waktu mula-mula tu korang akan ada banyak taklimat sikit. So waktu taklimat ni pemakaian adalah formal. Contohnya korang boleh pakai kemeja dengan panjang. Pakai tie, nak pakai boleh, tak nak pakai tak apa. Lepas tu seluar slack, seluar jeans tak boleh. Seluar apa lagi tak boleh? Seluar jeans tak boleh. Seluar okay, senang cerita seluar selain seluar slack lah. Dan pergi ke kelas pun sepatutnya kena pakai pakaian yang formal. Tapi bila korang dah duduk sebulan kat sana, nanti korang akan nampak lah beberapa orang yang ada yang pakai t-shirt berkollar pun dah pergi kelas lah. Itu pun nanti korang akan nampak lah. Mula-mula je nanti ramai yang akan pakai kemeja semua. Tapi dah lama nanti korang akan nampak orang yang pergi kelas pakai kemeja berkollar je. Ada pakai jersey je. Tapi tak sepatutnya dicontohi lah. Sepatutnya pakailah kemeja yang formal. Paling tidak pun pakai t-shirt yang berkollar lah. Dan tak ada yang gambar-gambar yang membuatkan baju tak formal. Macam contoh ada
jersey kan. Memang ada sistem collar tapi macam tak sesuai lah untuk bawa pergi ke kelas. Dan waktu lab, nanti korang akan dapat lab coat. So, pakai tu. Dan korang akan dapat goggle. Pakai juga. Waktu lab, kena bawa kain buruk. Untuk apa-apa lab lah nanti kan. Kalau pakai apa-apa cair, so untuk lab, korang akan pakai kain korang. Aku rasa itu je kot yang aku akan ceritakan tentang sedikit lah pasal pasum ni. InsyaAllah dalam video lain aku akan buat sedikit Q&A berkaitan dengan pasum. Soalan dah ada, cuma tak record lagi lah. InsyaAllah nanti aku akan upload dekat YouTube juga berkaitan Q&A pasal pasum. Antaranya laptop ni kena ada ke tak, iPad ni kena ada ke tak, boleh ke survive dengan latihan tutorial dan baca lecture note je, boleh ke tak, semua tu. Dan aku akan jawab dalam video yang lain insyaAllah. So kalau korang ada apa-apa soalan berkaitan dengan pasum, sama ada korang akan masuk pasum ataupun korang dah ada kat pasum tapi korang tak tahu dan ada kemusykilan, boleh tanya dekat ruangan komen dekat bawah. Okay, so insyaAllah itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.